Destinasi kita pada hari itu adalah Kelambulang yang terletak di Sungai Bakor, dan perjalanan untuk sampai ke Sungai Bakor itu mengambil masa lebih kurang 30 minit daripada Bandaraya Kuching. Jadi sebelum kita masuk ke dalam trail, kita kena register terlebih dahulu. Perjalanan kita pada hari itu ditemani oleh dua orang guide adik-beradik, iaitu Aman dan Adam. Tok adalah sejenis perahu yang dipanggil sebagai jong dan diperbuat daripada satu batang kayu dan ditebuk yang dapat memuatkan seorang penumpang. Perjalanan ke Kelambulang Waterfall mengambil masa lebih kurang 3 jam dan trailnya agak landai. Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan Bang Haji sekali lagi dalam program Memburu Memori Hijau. Jadi pada hari itu Bang Haji berada di satu lokasi yang si jauh daripada Bandaraya Kuching, dan kita nak menjelajahi satu tempat yang cukup menarik sekali. Ada banyak sejarah, ada banyak lokasi yang kita nak terokai pada hari itu, dan bersama dengan kita adalah dua orang guide kita pada hari itu, saudara Aman dan juga saudara Adam. Jadinya dua tu yang akan membantu kita untuk menerokai insya-Allah 4 buah lokasi yang kita nak pergi. So sekarang tu sebenarnya kita berada di Kelambulang, di Sungai Bakor. Tanya. Jadi si jauh daripada Kuching, dekat aja. Jadi kita nak minta cerita sikit daripada dan Adam tentang Kelambulang tu. Okey, Man. Apa sebenarnya sejarah yang ada di Kelambulang tu? Okey, sejarah yang ada itu gerbang. Itu gerbangnya ada nama Kelambulang, and then ada Bukit Tinjau. Lepas tempat apa nama dia? Tempat air lah. Dam lah, empangan air dam lama. And then lepas kita pergi ke Tugu zaman komunis tu lah. Lepas ada Jumanji dengan Elang Waterfall. So Jumanji adalah dia bersimpang lah. Buat air terjun. Jumanji lah. Dia buat simpang. Okey. Tapi yang kita pergi tu adalah dekat Elang Waterfall. Dan kita ada juga Bukit Tinjau. Ada Bukit Tinjau. Okey. Jadi macam ni dapat nama Kelambulang tu? Boleh cerita sikit? Nama Kelambulang Kelam tu. Anak sejarah tidak dulu mana Kelang lah. Bulang tu kita masuk, kita ni di pun gua dah nak. Kita masuk lalu buka dalam kelam. Oh. Biasa lalu tidak kelam. Kita masuk dalam kelambu. Okey. Okey. Adam. Ya. Berapa jauh jalan kita pada itu? Perjalanan kita tu mungkin dalam 7 km pergi dan 7 km balik lah. So lebih kurang hanya lebih kurang macam 14 km lah in total. Okey, jadi perjalanannya senang, susah, landai, bukit macam ni? Untuk first stop kita akan jumpa sedikit bukit bukau lah. Kita akan ada naik dan turunnya. Dan selebihnya lebih kepada landai. Okey, jadi kira boleh dikatakan mudah? Yes, mudah. Terutama kepada yang baru nak start hiking. Kepada yang newbie yang nak mula hikingnya, boleh pergi ke Kelambulang tu.
jalannya lebih kepada landai dan seat berapa hardcore lah. Dah. Okey, jadi dari segi apa nama tu, cuaca tu pun okey. Pagi tadi walaupun hujan tapi tu dah start ada matahari. Jadi saya ada kabus. Macam ni pun keadaan pula. Keadaannya kabus tu ada kurang sikit lah. Jadi apa je pemandangan yang boleh kita lihat kalau saya ada kabus? Saya ada kabus tu nya dapat angkat sikit-sikit aja lah. Siapnya dapat angkat kawasan pasar sikit aja lah. Okey. Kawasan ada laut, and then kawasan SPC kampung-kampung nampak dari atas. Okey. Alright. Jadi dari segi keselamatan mungkin kita dua boleh beri briefing sikit sebelum kita memulakan perjalanan kita. Untuk keselamatan yang first kali pakai seluar panjang, dan dapat kita pakai lengan panjang lah sebabkan nyamuk, and then the most important kita pakai kasut. Kami tu ada kasut sebenarnya, lembek kah? Okey, tu pakai awal-awal tu. Jadi untuk preparation, makanan standby dan air mesti lebih lah, lebih daripada 2 liter mendapat untuk bekalannya lah. Okey. Sebab perjalanan tu boleh tahan lah. Ya, sebab 2 jam lah, hampir 2 jam perjalanan. So bekalan air perlu. Okey. So dari segi sampah sarap pun kita kena pastikan Malaysia sentiasa bersih lah. Nak ada signboard, kita akan jaga kebersihan dalam sekitar kita. Okey. So dari segi haiwan ataupun binatang dia yang contohnya mungkin bahaya yang ada. Situ bahayanya lah. Ular tedung ada situ. Yang ular kapak. Yang biasa dua liar, 2 gig aja lah. Ular aja lah. Yang lain kira kami ada selamat juga. Binatang yang ada di situ yang dah terlihat lah. Kerak. Dan ya je lah, 2 aja. Kita akan angkat situ selalu kita akan angkat kerak biasa, lutung dengan favorit. Kalau situ ada. Okay. Mohon zakit nemu lah. InsyaAllah mudah. Sana ada nemu lah. Okey. So lain daripada yang binatang yang berbisa kayak yang berbahaya je tak? Ular tedung dengan ular kapak. Ya je. 2 aja. 2 aja. Okey, jadi kita kena berhati-hati apabila berjalan dan sentiasa melihat ke kiri dan terutamanya ular kapak tu warna jadi kata onteknya camouflage. So kita kena berhati-hati. Jadi kita nak teruskan perjalanan kita, jauh lagi perjalanan dan banyak tempat yang kita nak tawakai dan jadi pada hari itu. Okey, Dam, apa yang ada di depan kita tu, Dam? Itu adalah getah pokok yang apa yang kita penanggas tu. Tu hasil daripada getah pokok yang dah jatuh, yang dah lama. Hampir sama tu. Tapi tu lah tidak kat kampung Madah Dama. Dama tu digunakan untuk apa sebenarnya? Untuk kebanyakan sidak di kampung tu untuk mula tampung bot. Tampung mana bagian yang berlubang. Okey. Yang untuk kayu lah. Jadi pokok tu apa jenis pokok tu? Pokok tu kami siswa lah. Tapi banyak pokoknya asalnya bukan getah kita tu yang dapat menghasilkan nama. Cuba tunuk. Baunya tu tidak bau kemenyan. Okey. Nang bau kemenyan. Nang bau kemenyan. Jadi untuk dihancur pasal setidaknya kah campur sikit diesel, gaul sekali, ditunuk sampainya semua bawa ditampung di sapu bahagian yang bocor lah pada bahagian. Okey, alright. Okey, jadi menarik ada benda yang kita jumpa dalam hutan tu yang boleh digunakan.
Okey. Yes. Kita sebenarnya berada di kaki Bukit Tinjau, jadi ada papan tanda yang menunjukkan trail yang kita nak gunakan untuk kita naik ke atas. So, sip berapa tinggi, di atas juga ada tempat untuk kita meninjau pemandangan sekitar. Ada banyak batu-batu yang besar di sekitar kawasan trail sebelum kita sampai ke Bukit Tinjau. Jadi itulah antara trail yang kita lalui untuk kita naik sampai ke Bukit Tinjau. Di dalam lubang dekat di Adam. Jadi apa sebenarnya Adam? Ya merupakan yang boleh kata semula jadi lah. Semula jadi ya. Benda yang semula jadi hakisan daripada gugurnya air di sekeliling batu ya. Oh. Yang menyebabkan batunya Berpanjang. terlekatnya batu yang Jadi uniknya sikit batu ya teknya di dalam satu lubang. Jadi kata teknya sih gugur keluar. Okey. Ini masih ada sisa baki itu yang masih nahan. Jadi banyak sebenarnya yang benda boleh ditangga situ Adam. Sebanyak itu. Ya. Okey, jom kita cari lagi. Jadi kita berehat sebentar di rest point Bukit Tinjau sebelum kita nak meneruskan perjalanan kita naik ke atas untuk kita melihat pemandangan daripada Bukit Tinjau. Jadi kita relax kalau sekejap, minum, berehat. Jadi apa juga yang ada dalam hutan untuk Man? Tongkat tali dah. Tongkat tali ada? Ya. Ada. Macam ni nak nemu tongkat tali tu? Ya, belakang kita dia. Ni tu. Ya, bukan itu. Tu. Ha, Tongkat tali tu. tongkat tali tu. Tu Oh, macam tu rupanya. Tongkat tali. Ya. Boleh cabut cik mak pulang kok? Boleh bang. Boleh? Boleh kami datang nyambut. Boleh cuba? Boleh, asal kita dapat nyambut je. Kami boleh datang nyambut tu. Okey, katuk je nyambutnya. So, tu daun tongkat ali ya. Kita konyok-konyok kemana dia si dah, si konyok. Jadi daunnya panjang, lonjong. Jadi bak kata le aman dek. Bila direnyok-renyok,
Nya si Anco. Tetap macamnya juga rupanya. So tu lah tongkat Ali, rupa sebenar tongkat Ali. Jadi first time juga nangga dalam hutan dalam keadaan semula jadi tongkat Ali yang biasa kita dengar. Okey, jadi nyambut dia pun keren tau pada pun. makin keren buat dapat nyambut Oh, ingat dapat cabut cemia ajak tek mak pulang. Si dapat Okey, jadi nyambut dan pun nang diberi duit tak nyambut. jadi kita batalkan hasrat untuk nyambutnya. Kita teruskan perjalanannya lepas tu, okey? Alright. Sampai juga kita ke puncak Bukit Tinjau dan itu adalah pemandangan daripada lookout point Bukit Tinjau. Itulah dia Bukit Tinjau. Jadi apa? Kampung kami orang lepas tu. Kampung lepas tu tu tempat kita parking tadi lah lepas tu Okey. Tu ada apa rumah panjang tu? Hilang itip. Oh, ada tempat nginang itip tu. Ada hilang itip. Nun yang ada pagar-pagar nun apa? Ya, baik rumah pun Apa ya? dia dah kubur lah. Kubur orang kampung. Acak je rupanya. Ujung Bukit Lakah. Dekat Tanjung nak. Jom. So ya mau tebas nak. Okey. Dia dah pasal putihnya lah. Aha. Dari situ pun kita akan ada batu selabat dari situ lah. No, batu selabat tu. Oh. Selabat tu. Nun betul dapat nun. Jom kali. Okey. Kami orang dah pergi siar ya. Kita akan ada view ya dari situ juga. Oh, okey. So tu yang gondol depan tu apa tu? Yang Ya, itu tidak ngambil tanah. Oh, okey. Kuari. Kuari lah, kuari di bawah sana. Tu dia lagi ada stop lah. Okey. Nak view dari situ pun kacak juga. Aha. Jadi lepas tu kita akan menuju ni dulu. Di Kelang Waterfall. Lang Waterfall lah. So agak-agak dalam berapa minit daripada situ? 2 jam lah. 2 jam lah. 2 jam kita boleh kita. Okey, jadi kita berehat dulu lah sekejap sebelum kita meneruskan perjalanan kita. Minum malam, makan sikit, penyembah lah mata. Okey. Berhati-hati untuk melintas jambatan tu. Pastikan kita berpegang kepada rail yang disediakan. Perlahan-lahan dan enjoy melintasi Sungai Karak. Sengan ni dah kita tu, Aman. Okey, kita tu sengan pergi ke trail Kelamulang dengan Jumanji, Lang Waterfall, Lubuk Camp. Jadi mun lurus tu, Pergi ke trail Kelamulang, so ke Sia, pergi ke Lang Waterfall dengan Jumanji. Lang Waterfall dengan Jumanji. Jumanji tu adalah waterfall juga. Yes, waterfall tu. Okey, so mun di Kelamulang apa yang ada di Sia? Kita pandang view. View pertama pandang pasar. View kedua Gunung Setubong. View ketiga dapat pandang laut. Laki. Okey, berapa jauh? Kurang dalam 2 jam zaman lah. 2 jam ah. Laju Okey. pun dari kurang dalam 1 jam setengah. Okey, jadi kita tu nak menuju ke Lang Waterfall. Lang Waterfall lah. Okey, so jom kita pergi. Kita dah sampai ke satu lokasi. So ada 2 gate muncul tanda tu peninggalan daripada pelombongan emas tu loh. Jadi apa sebenarnya tu Man? Okay, itu tempat yang kami tahu lah.
Itu seperti untuk macam tempatnya sini asal Tugu lah, Tugu orang tua mana Tugu lah. Tugu, lepas tu ada macam tempat semayang ada upah lah. Ini ada berubang mah. Oh. Ini ada 2 gate je. Jadi mungkin tu digunakan untuk upacara penyembahan. Cuma ya sih tahu apalah. Biasa pernah dikacau lah kami orang. Okey. Jadi nya tu diseliputi oleh tanah dan lumut. Jadi kata orang si nampak dengan jelas apa sebenarnya tempat dia, apa benda ya. Untuknya ada ruang kosong. Tapi tempat pelombongan ya tidak ada jauh lagi dari situ lah. Naik ke atas lagi. Jadi situ mai pernah ada lombong emas. Jadi lombong emas so mari pada tahun bila, zaman bilanya diusahakan. Situ zaman nak komunis lah. Situ tahun berapa lah? Zaman nenek moyang kami orang lah. Tapi kawasan tu lo kuburnya. Lepas tu. Okey. Lepas tu kuburnya lah. So kubur sidak pekerja yang dibak untuk bekerja di lombong emas ya. Jadi pekerja daripada sini asal. Kerjanya nang sidak ya juga. Asal daripada negara ni. Pekerja-pekerja dulu. Orang pasti tidak ada China ada ya. Daripada China. Okey. Dari komunis apa? So besar kemungkinan daripada China. So mungkin sebab tu ini ada bentuknya. Bentuk macam tu lah tempat penyembahannya tu lah. Okey, jadi menarik. Sebenarnya kita tu dalam perjalanan nak pergi ke waterfall, Lang Waterfall, tetapi kita singgah dulu di kawasan yang ada tugu tu lah, digelar sebagai tugu lah. Dan dikatakan bahawa di kawasan tu sebenarnya adalah kawasan perkuburan untuk para pekerja yang pernah bekerja di lombong emas dulu. Jadi kita dah sampai. Benda yang kita cari adalah Lang Waterfall. Jadi kita dah sampai di Lang Waterfall. Kita nak berehat sebentar dan menikmati air terjun yang sejuk tu. Kan? Kena? Sia. Jom. Jalan. Alhamdulillah, kita dah pun sampai ke Lang Waterfall yang mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam daripada tempat kita parking tadi sampai ke situ. Rata-rata perjalanannya agak landai, cuma di penghujung tu ada sedikit susah sebab terpaksa berjalan di lereng bukit. Jadi di sini ada sedikit kesukaran lah. Tetapi segala kepenatan, segala kesakitan hilang apabila melihat pemandangan yang cantik dengan bunyi yang cukup menenangkan. Jadi di depan kita tu adalah macam satu kolam. Airnya berwarna hitam kemerahan dan waterfall ya, daripada atas kita boleh terjun ke dalam pool tu. So pool tu sebenarnya agak dalam. Jadi kita boleh mandi tapi kena berhati-hatilah. Dan boleh berehat di situ untuk menikmati suasana hijau dan bunyi yang best.
Inilah yang kami cari dalam memburu memori hijau. Kita nak ambil sampai ke empangan. Jadi kita nak langgar macam ni rupa empangan ya. Jadi itu adalah empangan yang dah lama dibina, yang masih menakung air lagi. Jadi kita nak pergi naik ke atas, nak langgar apa yang ada di atas. Wow. Jangan kau, di sini aja. Mata ni ah. Dah ni. Ya. Hey guys. Okay. Ayo benar atas guys. Jadi kita berada di Kampung Bako dan kita nak menemu ramah dua orang abang tu tentang lokasi Kelam Bulang. Jadi sebelumnya kita nak perkenalan dulu dengan Ye Dua. Okey, bang, sila perkenalkan diri kita. Okey, kami nama penuh Masar Mahmud, asal Kampung Bako, umur 41 dan menetap di Bako, dan salah seorang daripada ahli komuniti Kampung Sungai Bako, Kelam Bulang. Okey, so kita bang, sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin bin Husin, berasal daripada Kampung Sungai Bako dan merupakan pengurusi komuniti Gedong Kebelang Kampung Sungai Bako. Dan umur saya lebih 49 tahun. Okey bang, lokasi Kelam Bulang tu kini tu dah jadi kata orang popular di kalangan hikers di sekitar Kuching tu. Jadi sebenarnya bila Kelam Bulang tu dibuka untuk hiking? Kelam Bulang pada asalnya dibuka pada tahun 2019, di mana pembukaan Gedong Kebelang tu adalah kerjasama daripada student UNIMAS, di mana seramai 200 orang student UNIMAS pada waktu yang untuk mencari apakah sejarah yang ada di Kampung Sungai Bako lah. Jadi ialah tertubuhnya Gedong Kebelang pada tahun Disember tahun 2019. Okey, so masih baru lagi lah. Masih baru. Jadi bila COVID dah tutup. COVID nya tutup, macam tengah keadaan lah. Memang kenakan tutup lah. Oh, Jadi dibuka semula pada bila? Dibuka selepas pulih macam yang ada SOP apa semua setakat jalan. Okey, jadi nama Kelam Bulang ya. Apa sebenarnya maksud? Kita macam ni dapat nama Kelam Bulang ya. Kelam Bulang tu dulu dengar kita daripada cerita mak tua dulu, di mana kawasan Kelam Bulang tu mari gunung ya adalah kawasan persembunyian, di mana dulu ada sidak Banu, ada sidak daripada British, komunis dan sebagainya. Tapi kebanyakannya penyamun dengan komunis lah yang bersembunyi di kawasannya, di mana bilanya disebut tempat persembunyian tu kawasannya ada berbentuk macam kelambu juga. Jadi di dalam kelambu ya maknanya
bertapuk lah. Bertapuk, Dan lang ya adalah pintu. Pintu. Pintu lampu lang. Maknanya pintu ke lampu lah. Maknanya bila bersembunyi itu mesti orang bersembunyi dalam lampu macamnya lah. Biar sejarah daripada orang. Pintu untuk tempat orang bersembunyi. Okey, jadi apa juga kata Tek tarikan Lat yang ada di sekitar Kelambulang itu? Kelambulang tu nya ada dua. Dia ada trail dan waterfall. So waterfallnya lebih kurang dalam 5.2 km. So pergi balik lah, pergi masa dalam 2-3 jam lah. Pergi balik 5 ke 6 jam lah. Okey. Ni ada dua waterfall, Jumanji waterfall dengan Lam waterfall. Okey. Dan trail Kelambulang tu lain nya si sama. Biasa nak kita pergi ke waterfall, mana-mana tempatnya trail waterfall. Kelambulang tu ada beza sikit lah. Okey. Trail aja, waterfall aja. Oh. So dalam trail kita ada 3 view. View satunya Bandar Kuching, view 2 Satu Bom, dan view 3-nya Laut Cina Selatan. Pulau Laki, area Pulau Laki lah. So selain daripada ya, ada lagi yang tarikan lain? So tarikan lainnya banyak orang luar sih tahu lah. Sejarah Kelambulang tu daripada oleh bos kami tadi, museum kami tadi, yang ada 4 peringkat di situ lah, daripada Lanun, dari Lanun, British, Jepun, Komunis. So tempat tu kawasan Lanun lah. Jadinya ada sikit juga penempatan kita situ, kita orang dengar daripada orang kaji lagi cerdik balik. Ini adalah tempat kawasan pelombongan emas dengan penanaman kambing. Jadi ya yang orang si tahu Ya, orang tahu ada ada lombong emas tu. Boleh cerita sikit macam ni sejarah tentang lombong emas ya? Lombong emas ya sekitar sebelum zaman kita zaman Raja Hussein dulu, zaman Bruk dulu 1841, sebelum dia memang dah ada pun yang mesti macam kita orang kan mention Sarawak tu bau, Tigora bau, Gunung Tabai bau, semua bau. Tapi ada juga tempatnya selain daripada bau ya, yang orang si tahu lah tempat melombong emas. So buktinya, nyaku kesannya masih ada di Kelambulang. So masih boleh ditangga sampai ke hari itu? Boleh, masih boleh. Jadi kata orang Tek nak pergi hike ke kawasannya, kata orang Tek susah ataupun senang? Kawasannya sejak terlalu suka untuk pergi, cuma hanya lebih kurang untuk pergi ke kawasan lombong yang ada sikit lah bukit di naik kita. Pasnya jalannya lebih kurang moderate lah, santai lah. Tapi cuma perjalanannya agak jauh sikit lah, lebih kurang dalam 2 jam lebih. 2 jam lebih. Di kawasannya kita boleh langgar bekas-bekas lombong yang diambil oleh sidak dodok lah. Dan kita ada bekas-bekas tubuh sidak pelombong yang stay di kawasannya lah. Kita boleh langgar palak rel kereta api yang diguna oleh sidak British mungkin proses emas ya. Kita masih ada nyampun kolam-kolam ya untuk pengasingan emas dengan besi dan dengan batu lah. Masih ada di sini. Masih ada di sana. Tetapi Syed dah diceritakan gila dengan orang Syed ni. Sebenarnya lah banyak orang kata Gunung Kelambulang tu kebanyakannya hiker, dan orang nak Hiking aja. Nak ke waterfall. Tapi bila adanya orang tahu ke benda setengah-setengah orang tahu, dan orang katanya dan kami orang akan bawa lah, orang kasih ke tempat tugu ya, tempat lombong macam Bukit Tinjo, apa sebenarnya Bukit Tinjo ya, Dan ada empangan kecil. Empangan dam. Dam. Jadi dam memang sebenarnya apa fungsinya makanya? Dam ya makanya adalah fungsinya adalah untuk menadah air. Di mana air tersebut adalah digunakan untuk penduduk kampung Bako mengambil air yang bersih. Air daripada dam ya akan dibawa ke gunung Kelasah di Bako tu. Dan akan ditapis, diproses dan disalurkan ke kampung Bako lah. Jadi asalnya lah. Asalnya. Tapi kan itu dah siap pakai lagi. Oleh kerana ini tu kita dah direct air daripada Kuching, jadi kita dah siap pakai lagi dam. Cumanya masih ada lagi jemput strukturnya masih ada lagi. Masih ada lah, masih. Cuma nampak macam mungkin dam dah ada pecah sikit, air boleh ada yang keluar.
nya dah si di maintain lagi lah, sebabnya dah si diguna lagi. Cuma waktu tu untuk tidak mandi lah, untuk tidak macam hiker tu tang lepak lah di kawasan ini. Okay, dan dari segi sudut sejarahnya juga pun macam pernah dijadikan kawasan persembunyian seperti pada kita tadi oleh sidap pihak komunis sana. So masih boleh lihat kesan pentinggalan daripada zaman itu ya. Namun kita melihat di kawasannya masih ada bekas peluru yang ditembak oleh sida askar kita dulu. Ditembak daripada kawasan jauh lah. Masih ada lagi bekas peluru. Kita benar-benar tak kesian carinya lah. Dan ada juga yang dah ditemui lah. Okey. So kita pernah nanggah? Kami pun belum pernah nanggah lah. Tapi kebanyakan penduduk kampung pernah pergi, sebab kami orang juga naik ke atas ya. Okey. Jadi selepas tu apa dia usaha kita untuk mempromosikan dan menjadikan itu satu tempat tumpuan utama lah untuk hiking di Kuching? Okey, pada hiker lah. Namun kita orang pun dah tahu Kambulang tu nya trail dengan waterfall. So ada lagi tempat-tempat yang sejarah macam Lembah Emas. Kita orang datang, tapi pastikan gunakan guide lah. Untuk yang masuk kan gunakan guide, dan kami orang akan bawa orang ke tempat yang kita nak pergi ya. Sebenarnya. Okey. So memang wajib lah untuk ada guide lah. Mesti. Kalau aku nak pergi ke waterfall ke apa ke memang kena ada. Sebab ada certain tempat ya daripada bukit memang kan ada kabel telefon untuk kita orang berkomunikasi lagi. Guide Kami di situ mengutamakan keselamatan juga. In case apa-apa berlaku, jadi guide kami merupakannya guide juga, tapi nya adalah orang yang menjaga keselamatan juga lah. In case apa-apa berlaku, kami orang ada tim rescue, tim tidak keselamatan kami orang akan follow up. In case sekiranya ada apa-apa berlaku lah. Okey, jadi mungkin ada usaha untuk lebih banyak promosi lepas tu? Kita akan datang, kita akan buka lagi beberapa trail dan kita akan olah juga package, di mana package tu pula kita akan mengadakan banyak aktiviti di dalamnya lah, seperti berhujung, seperti berjalan malam, seperti bermalam di kawasannya lah. Kita masuk kemah dan sebagainya, ngail. Ya akan kita pola lah package masa akan datang. So menarik, ada banyak tarikat yang boleh dinilai. Ya, sebabnya setakat tu kami orang masih dalam perbincangan lah, macam tempat-tempat yang dah dijumpa lah, tempat tapi nak agaknya memanglah komuniti kami orang punya semuanya sih ada kerja masing-masing. So jadi sikit sekali lah. So ada bantuan daripada pihak kerajaan dalam konteks ada upgrade fasiliti yang ada ataupun menambah baik lagi apa keperluan yang ada di sana. Kami ini tu persatuan kami dengan register dengan SIDA dan juga menunggu proses approve jalan lah. Sebab bila untuk memohon bantuan daripada pihak kerajaan, kita kena ada account, kita kena ada persatuan yang dah didaftarkan lah. Setakat tu ada juga lah SIDA Menteri Parlimen yang beri sikitlah untuk masa pembukaan dulu. Tapi yang selebihnya adalah banyak daripada kami orang pun lah usaha daripada lembu, gotong royong dan sebagainya untuk kami orang pula trail gunung Kambulang. Lebih kepada usaha sama semua daripada komuniti orang. Okey. Jadi sekiranya pun ada orang yang berminat nak datang ke Kambulang, so macam ni cara nak kontak kita orang? Yang teringin nak ke Kambulang ya, so kami orang ada page juga, Kambulang Sungai Bakul, boleh pergi ke page ya, ada contact number, dan apa pertanyaan boleh melalui page ya. Dan juga pastikan yang nak pergi ya telefon dulu lah, supaya kami senang kami orang menyediakan guide berapa orang lah, macam 20 orang, macam 2 guide. Kami orang Kambulang yang lebih mau ke keselamatan lah. Ya, dan
jadi setiap guide yang datang pun kami orang bukannya main sebarak masuk aja jadi kami orang pakai tim, kadang-kadang satu tim 10 orang, satu guide, 10 tim lagi satu guide, jadi sekali 20 orang satu guide isi. Kami orang akan menggunakan 2-3 guide lah. Memastikan bahwa semua orang yang datang ke Gunung Habulang berbuah hati, keselamatan mereka pun terjamin. Okey. So masa musim hujan tu masih lagi buka untuk hiking. Kita kadang-kadang ada melihat ada juga tim yang suka di mana kita nangga di kawasan kami ni hujan je, air naik sekejap je. Ada juga tim yang suka melihat keadaan air yang besar ya, yang merupakan satu tarikan juga lah. Kadang-kadang 2 jam aja air dah sampai 5 meter ketinggian. Tapi kawasannya berbahaya lah, cuma punya nak pergi dalam keadaan macamnya yang kedua kan guide kita. Okey, sebab kebanyakan tempat apabila musim hujan tu ditutup atas faktor keselamatan. Sebab dekat situ kami orang pun pala air si ada lah. Sebab airnya naik besar je. Kerana hujan Hujan je. bawa air dari gunung lah semua turun ke sungai ya, jadi sungai ya airnya lambat mengalir keluar, jadi kawasannya cepat tinggi. Tapi bagi kawasan kami waktunya ada bukit dan sebagainya, jadi keselamatannya dapat dijaga lah, yang bukan arus yang terlalu deras lah. Terkawal, keadaan terkawal. Okey. Ada yang hiker yang suka benda-benda macam ni lah, yang mencabar pagi dan nyawang lah. Tapi bagi kami orang sih galakkan. So faktor keselamatan lah. So insyaAllah kita kata orang tu akan terus support lah usaha daripada kita orang untuk kata orang tu menjadikan tempat yang satu destinasi yang popular untuk para hiking. Bukan setakat daripada Kuching aja, kita orang daripada luar datang. Datang ke Sarawak tu, datang ke Kuching tu menjadikan tempat tu sebagai tempat hiking dan kata orang tu untuk mencari sejarah saja. Sebenarnya kami orang sini tahu tentang sejarah je lah. Even orang Kuching pun banyak yang saya tahu. Banyak yang mesti tahu saya emas lupa emas. Kadang-kadang bila orang tua bercerita dan orang kan kenal tak. Nanti bila ada orang pergi pun boleh pergi ke Kelambulang. Orang tanya dengan saya visitor nak pergi ke Lumbung Emas. InsyaAllah kita kembali. Okey, insyaAllah. So kami orang pun dengan tim pun insyaAllah akan kata orang organize satu trip pergi untuk meneroka kawasan Lumbung Emas ya. InsyaAllah ya kita akan adakan di hari yang sesuai kelak lah. Jadi terima kasih banyak kepada kita dua abang kerana sudi berkongsi dengan kita informasi dan sedikit tentang sejarah Kelambulang dia cukup menarik sekali. Jadi mudah-mudahan usaha kita orang tu akan berjaya lah untuk menjadikan Kelambulang itu satu destinasi yang popular. Terima kasih. Terima kasih. So terima kasih banyak-banyak kepada abang berdua tu kerana dah berkongsi dengan kita banyak informasi dan sejarah tentang Kelambulang. So jangan lupa kita orang mun nak hiking boleh pergi ke Sungai Bakor, cuba untuk mencuba trail Kelambulang dan ada waterfall dan cuba kata orang mencari discover sejarah yang ada terdapat di kawasan tersebut. So jangan lupa datang ke Kelambulang.